Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya, dan kali ini saya ingin berkongsi mengenai satu strategi yang EM Technical Analysis Workflow System sudah develop for quite some time, alright? Okay, berkenaan dengan satu strategi yang very low risk, iaitu consolidation breakout strategy. Okay, sebelum ni anda boleh tengok video-video yang saya telah upload berkenaan dengan consolidation indicator dan mungkin consolidation screener. Okay, so sekarang ni bagaimanakah kita nak menggunakan consolidation strategy, okay, untuk enter the market at the beginning of the trend. Okay, itu dia punya karakteristik. Kalau anda tengok grafik yang anda nampak di screen ni, ialah kita kenal pasti consolidation dahulu, right? Terlebih dahulu ni kita kenal pasti consolidation phase di dalam market. Kemudian setelah kita kenal pasti, kita akan cari entry dan kita buat risk management, kita cari risk, kita cari profit level, profit zone, risk zone, and then kita decide untuk entry. And then bila the market breakout, kita sudah pun berada di dalam trend. Okay, kita tidak akan beli buy on breakout, tapi kita lebih kepada buy before breakout. Dan sekiranya dia tidak jadi, ya, dia tak breakout to upside, so kita boleh cut loss dengan risk yang very minimal, alright, yang very clear cut, right? Baiklah, sebelum kita meneruskan video ini, ya, terlebih dahulu saya ingatkan video ini adalah tujuannya untuk education purpose, untuk technical analysis, ya, bukan untuk sebarang investment advice ataupun collection of fund. Saya tak buat collection of fund and so on. This is a free education material, okay, yang anda boleh pakai sebagai rujukan. Okay, alright, anda boleh baca disclaimer ini, right? Kita kena follow the guidelines, alright. So apa yang saya akan terangkan hari ini adalah konsep consolidation trading, ya. So macam mana kita nak kenal pasti trade consolidation dahulu. So kita akan, the way this course berlangsung, ya, saya akan ajar adalah bagaimana kita kenal pasti consolidation, right? And then from that consolidation, macam mana kita boleh membuat entry, right? Dan daripada buat entry, macam mana kita boleh take profit. Okay, saya akan tunjukkan contoh-contoh yang lepas, ya. Dan anda boleh semak contoh-contoh trading ini di dalam saya punya trading view, trading idea. So anda boleh replay before analysis atau before breakout punya entry dan juga selepas breakout punya entry. Anda boleh tengok bagaimana trading yang sukses dan ada juga trading yang tak sukses. Itu lagi penting pada saya. Sebab apa kita ajar kita, bila tak sukses apa perlu kena buat. Okay, so bila strategi ni boleh gagal, semua strategi boleh gagal. Okay, strategi ni boleh gagal dan boleh berjaya. Yang pentingnya, the way we do the risk management, money management, bila kita berjaya, kita buat profit lebih banyak daripada kita rugi. So bila kita gagal, kita cut loss as early as possible. Alright, okay, itu keyword dia. Okey, baiklah, kita pergi kepada teori dahulu, ya. So, consolidation di dalam market bermaksud price action ataupun candlestick itu membuat pergerakan yang limited. Bermaksud dia bergerak ke kanan ataupun dia bergerak secara mendata, ya. Dia tak boleh ada trend. Dia trendless. Right, dia akan bergerak dalam micro trend, short swing, and then selepas dia menemu satu resistance, dan dia akan jatuh semula, dan bila dia jumpa satu support dan dia naik semula. So dia akan berulang-ulang alik. Minimum satu atas, satu bawah, satu touch point dekat resistance, satu touch point dekat support, and then they traded between the upper and lower limit. Nanti saya tunjukkan. Okay, contoh, ya, market sedang membuat uptrend, market katalah dalam daily time frame, ya. Kita berada dalam daily, right, daily time frame. And then market sedang membuat swing up, right, swing up.
and then dia buat swing pullback, swing low, then dia naik semula, right? And then dia buat pullback lagi, dia buat swing high. So every time dia akan buat swing lah. Okay, ini swing up, alright, then dia swing down, and dia swing up, alright. So bila sampai satu ketika, bila dia sudah berada dalam rally yang panjang, alright, dia akan consolidate, right? Basically ini pun dipanggil consolidate, tapi dia bukan in terms of consolidate yang lebih kepada sideways, right? Dia lebih kepada correction. Ini dia panggil correction lah. Tapi bila kita panggil consolidation, is more than correction. Okay, dia lebih panjang, lebih lama daripada correction. Okay, so apabila dia telah membuat correction, right, kita ingatkan dia nak naikkan semula, right? Kononnya katalah dia buat, lepas dia buat rally up ni, swing ni, dia buat correction. Okay, dia buat correction dan kita pun percayalah dia akan naik, right? Tapi lepas tu dia tak boleh naik, right? Dia tak boleh lepas swing high. So apa jadi? Dia jatuh semula. Tapi dia tak boleh nak jatuh sampai bawah. Alright? Lepas tu dia naik semula. Alright? Dari sini kita dah boleh decide ada satu pattern trend sideways. Alright. And then dalam pelbagai senario yang anda boleh nampak, dia mungkin bila dia nak cuba untuk kali ketiga, kemungkinan besar dia akan membuat micro trend, which is dia akan trade di antara upper limit dengan lower limit. Alright. So price pada ketika tu kadang-kadang dia turun balik semula dan dia mendatar, lepas tu dia naik, tak lepas lagi dia turun, right? Okay, ini fasa yang dipanggil consolidation. Alright. Consolidation ni boleh berlaku di dalam market yang uptrend, kemudian dia berehat, correction dan consolidate dan jadi sideways trend. Ataupun dia boleh juga jadi pada ketika dia sedang downtrend. Alright. So kalau saya lukis ni dalam keadaan downtrend, market sedang membuat downswing, and then dia temporary pull up, correction pull up, and then dia jatuh semula. Alright, then dia buat pull up, and then dia jatuh. And then pada ketika ini kejatuhannya kita boleh nampak kalau kita pakai volume, volume indicator yang saya buat, anda boleh nampak walaupun dia jatuh makin lama dia akan makin flat. Kalau anda tengok regression channel yang pernah saya buat, tunjukkan dalam video-video sebelum ni, kita dapati regression channel dia makin lama makin flat, dia nak berubah. Orang kata dia nak buat bottoming, right? Bottoming, price bottom. Price dia akan jatuh. Dia akan buat downtrend, ketika distribution ataupun ketika bullish, ketika bearish market. Tapi pada satu ketika bearish kena stop ataupun kena stop, because especially in trading stock, right? Market kena, walaupun dia dah jatuh, dia kena buat support, right? Dan people are buying, right? Contohnya kita ada jurung yang hold the price, ataupun memang people dah kata okay, this is the lowest price can go, then stop selling. Okay, di situlah contoh-contoh tandanya di mana bottoming sedang berlaku, ataupun price tu tak boleh nak reverse up lagi, tetapi dia sedang membuat bottom support, right? Dia buat, orang kata dia panggil dah flooring lah, bottoming is flooring lah. Okay, so pada ketika tu apa yang dia nampak ialah, kita ingat dia nak reverse, kan? Tapi dia buat pull up, ingat nak reverse tapi dia tak boleh naik. Lepas tu dia jatuh, tapi dia tak jatuh lebih bawah daripada ni, dia jatuh atas sikit, lepas tu dia naik. Okay, tapi dia nak naik ke sini pun dia tak lepas, lepas tu dia jatuh lagi. Ada orang kata, oh ini nak buat double bottom. Yes, it can be double bottom, triple bottom, head and shoulder. Tapi apa yang kita nak tahu kat sini lah, market sudah consolidate setelah drop yang lama. Alright, okay, kita nak tahu market membuat keadaan ni. So bila dia tak boleh trade above resistance ni, right, upper limit yang ni dia panggil upper limit, lepas tu dia tak boleh trade bawah daripada lower limit, itulah dinamakan consolidation ataupun consolidating. So tadi yang diagram yang sebelum yang saya lukis, market tu dia consolidate selepas dia buat rally. Sekarang ni market ni consolidate selepas dia buat drop. Maksudnya dia dah jadi support besar kat sini lah. Ni dia panggil dipanggil consolidate. Alright. Okay, price boleh juga buat meneruskan selepas dia dah habis consolidate. Sebenarnya dia tak habis lagi, boleh, dia boleh jatuh lagi. Itu beyond our control. Sebab apa? Dia tengok sentiment masa tu, right? Tapi kita sebagai trade stock, kita nak enter bila market dah ready buat bottom, and then dia nak break out naik atas. Okay, ni dipanggil reversal lah, bottom reversal. Dan kadang-kadang
ada juga dia fail. Alright. The beauty of the consolidation trading adalah bila dia fail, dia sangat clear fail. Cuba anda fikir ya, kalau market ni telah consolidate beberapa lama dan berapa touch point dia buat sini, and pada ketika hujung ni kalau kita dah buy kat sini, kan saya cakap tadi buy before breakout, right? Kita buy somewhere, kita buy dekat sini, buy. Tapi lepas tu market tak lepas, dia naik dan makin jatuh. Right? Bila dia makin jatuh, kita dah tahulah adakah dia akan bounce jatuh kat sini. Okey, kalau dia makin jatuh bounce kat sini dan within kita punya management, risk management kita masih okey lagi, risk kita boleh accept, dan tak apa, right? Dan mungkin dia akan rebound balik dan kita boleh top. Tapi ada satu di masa di mana bila dia dah jatuh semula dan dia jatuh dan terus break the lower limit, right? Bila dia lower limit ni dah break, kita dah tak ada tujuan lagi lah untuk trade. Kita kena keluar dari market sebab dia boleh jatuh dengan lebih banyak lagi. Sebab apa? Kalau consolidation ni pun sudah fail, kita tak perlu hold lagi di market. Kita tak perlu hold the position dan kita kena exit secepat mungkin. Alright? Okay. Dan lagi satu. Dalam consolidation ni yang saya nak terangkan, dia ada size ya. Size ni maksudnya jarak di antara upper limit dengan lower limit. Okay, ini yang dipanggil jarak lah ni. Ni. Okay, ini dia punya jaraknya. Okay. So jarak ni boleh jadi berapa persen? 3% boleh, 10% boleh, tak kisah, 15%, 20% pun boleh. Ini anda boleh setkan di dalam consolidation indicator. Nanti saya akan tunjukkan. Alright. So ini secara teorinya, apakah itu consolidation? Dan kalau kita stock trading dalam bursa, kita nak buy ketika market di dalam consolidation. Alright. Okay. Dan di manakah position kita nak buy tu? Okay, kat mana kita nak position untuk kita buy? Bila kita dah kenal pasti consolidation ya. Alright. So anda kena buy dekat, okay, saya lukiskan dulu. Saya lukiskan dulu dia punya upper limit. Okay, nanti dalam consolidation indicator anda akan nampak upper limit and lower limit ni akan dilukis secara automatik. Bila algoritma kenal pasti terdapat saja volume consolidate. Okay, consolidate ni price consolidation dalam price chart, right? Anda nampak market, anda boleh nampak price trading. Okay, sekejap ya. Anda boleh nampak price trading dalam satu market tu, right? Anda nampak price tu terperangkap kan, dia trade atas bawah buat zigzag, ada sideway, right? So sekarang ni kita nak tengok, tak kisahlah size dia berapa. Contohnya katalah saya bagi size dia, tadi saya lukis size tadi, antara jarak antara upper limit dengan lower limit ni adalah katakanlah 10%, right? 10%, right? Okay, ini semua anda boleh tengok dalam indikator. Indikator dah tandakan, dia siap bagi berapa persen size, berapa lama. Okay, anda boleh set kan, consolidation tu anda boleh set daripada segi harga berapa persen, daripada segi jarak consolidation ya, tempoh consolidation yang anda nak cari tu pun boleh anda boleh setkan dalam indikator. Contohnya saya letak 10 hari, 10 day, right? 10 days consolidate. Contohnya market sebelum tu dia sedang buat uptrend lah, sebelum tu lepas tu dia masuk consolidate. Alright. So sekarang ni kita nak tahu, bila kita dapat consolidation ni, kita ada dua price consolidation. Yang anda nampak ni lah price consolidation, tetapi volume pun terdapat consolidation. Alright. Volume consolidation bermaksud volume tu makin lama makin shrinkage. Shrink maksudnya people tak buying, people tak selling. Ya, sebab dalam consolidate aktiviti semakin lama makin kurang, dan aktiviti dia semakin rancak semula apabila dia ingin memecahkan dari ataupun ingin breakout. So kalau saya boleh lukiskan volume ya, kalau saya boleh lukiskan volume punya pattern ya, volume punya pattern, mula-mula volume yang dekat sini adalah volume sikit-sikit, right? Volume kadang sikit, kadang naik. Sebab apa? Dia selagi ada volume hijau buy volume ada, price akan naik. Right. Sampai dia jadi peak. Contohnya akhir sekali dia buat last punya movement ada satu volume up. And then bila masuk consolidation, volume makin lama makin kurang makin sikit. Right? Kadang-kadang tak ada. Alright. Sebab apa? Bila consolidation, market tak aktif, less volatile. So di situ kita boleh nampak pattern volume makin menurun. So kalau saya lukiskan trend trend volume ketika market menaik adalah volume dia naik atas. Dan bila market consolidate, volume dia makin menurun. Alright. Tapi selepas beberapa lama, bila market tu dah siap accumulation, people dah start parking
right, dah buying, and then kita akan dapat sekali volume mula bergerak bila sampai hujung ni kan, bila nak breakout saja, bila price nak breakout, bila breakout dia akan breakout dengan volume, right. Ini semua tanda. Okay, so kalau anda buka buku John J. Murphy dia ada cerita berkenaan dengan bagaimanakah volume expansion, volume contraction, volume expansion semula bila nak breakout. Ini semua sudah normally known, memang dah ketahui di dalam stock market. So saya ada develop indicator yang khas untuk follow this volume expansion and volume contraction, dan kita akan gunakan teori secara backgroundnya. Bagaimanakah indikator yang saya buat itu boleh mengenal pasti consolidation ialah bukan saja dengan price consolidation tapi dengan volume consolidation. Sebab apa? Consolidation kita kena confirm dengan volume. Volume tu mesti menurun, mesti people tak buying, people tak selling. Alright, kalau saya boleh lukis market yang membuat triangle, contohnya macam ni. Sebelum dia breakout daripada triangle ni, right? Ni saya nak buat triangle symmetrical. Right. Maaf tak jadi pula sekejap Okay, katalah saya buat ascending triangle Okay. Okay. So, ascending triangle dia akan breakout upside, right? So, ketika development of the ascending triangle ni, volume dia sebenarnya menurun Okay, volume dia menurun. Tapi ketika dia nak breakout dan sedang pocket break, barulah dia akan naik semula. So, ketika consolidation, ketika sideways trend, volume adalah menurun ataupun tak aktif. Kadang-kadang volume tu flat je. Kalau anda tengok VPSA indicator yang saya buat, volume buy up and volume down, sell down, flat. Alright. So, itu saja untuk part ni, teori bagaimanakah consolidation berlaku. Consolidation berlaku disebabkan volume consolidate first, and then after that price jadi consolidate. Kemudian bila price tu nak breakout, kita tengok volume dulu, volume pattern sebelum tu macam mana nak breakout, kat mana kita nak entry. So kalau dekat entry, saya akan tunjukkan selepas ini bagaimana, di manakah kita sepatutnya buy on breakout, kat mana entry yang sesuai. Okay, baiklah, kita masih lagi di peringkat teori. Okay, ini adalah yang saya sudah lukiskan siap-siap berkenaan dengan consolidation phase ni. Alright, so consolidation, apa yang saya nak ajar sini adalah sedikit mengenal pasti sebelum kita pakai indikator nanti So seperti yang anda tahu, consolidation period yang akan berlaku di dalam market itu akan automatically ditandakan oleh indikator itu sebagai upper limit dengan lower limit bila algoritma telah kenal pasti price-nya terdapat consolidation volume, dan dia terus tandakan berapa di manakah consolidation sedang berlaku. Pertama sekali kita kena kenal upper limit, lower limit dan midpoint. Okay, so dan percentage ni kita boleh decide upper limit dengan lower limit sebanyak, kan saya cakap tadi 5% ke berapa persen. Percentage ni sangat penting Anda boleh set sehingga 20%, 30%, tak ada masalah. Tapi kalau boleh limitkan kepada 15 hingga ke 25%. Okay, sebab apa? Dia ada berkenaan, dia berkait rapat dengan risk management. Okay, contohnya bila katalah anda tengok market market telah membuat uptrend, right? Dia naik uptrend, kemudian dia buat peak and then dia jatuh, right? Bila dia jatuh membuat consolidation, dia mungkin lepak dekat sini, dan dia mungkin buat spring, lepas tu naik semula, right? Dan dia jatuh dan dia buat sini tak lepas, right? Dan dia trade, and then dia consolidate dan naik, dan okay, pelbagai-bagai pattern anda boleh nampak consolidation ni. Tapi kita sebagai trader tak perlu kisah sangat dalam trading pattern dalam ni. Yang penting kita tengok bagaimanakah price tu membuat consolidation, upper boundary, itu upper limit dan lower limit. Dia kena define benda tu. Alright. Okay, now bila market sudah sampai kepada penghujung contohnya market sudah ready nak breakout. Macam mana nak tahu market ready nak breakout? Itu nanti kita akan gunakan indicator consolidation. Ada tunjuk volume, kita gunakan VPSA untuk tengok volume, di mana kita sudah ready nak breakout. Dan kita akan menggunakan regression channel, right, untuk tengok trend pada ketika penghujung breakout ni. Sudah ada trend tak untuk dia menuju ke arah breakout. Contohnya macam candle ni sebelum dia menuju ke atas ni, kita boleh nampak daripada bawah ni dia membuat lower high, sorry, bukan lower high, ni adalah lower low ni lower low, lepas tu ni lower low low, ni dia buat higher low,
higher low dan seterusnya mungkin dia breakout. Right. Okay. So bila pattern membuat pattern macam ni menuju ke arah upper limit, kita akan dipanggil ada regression channel. Regression channel yang di mana dia akan menunjukkan pattern tu sedang membuat acceleration tak untuk kenaikan. Alright. So saya reverse sikit. Right. So bila saya kata tadi kat mana kita nak masuk dalam bahagian breakout ni, dalam bahagian consolidation. Adakah saya sepatut buy di sini? Ataupun saya patut buy di sini? Ataupun saya patut buy di sini? Ataupun anda perlu breakout dulu, kemudian reverse, dia retest dan kemudian buy di sini. Okay. Alright. So, kalau kita ikutkan point-point di mana kita boleh membuat buy, membuat purchase, ya, entry lah, ya, kita dapat banyak point di sini. Right. Buy, katalah buy 1, buy 2, buy 3, buy 4. Okay. Kalau kita tengok orang yang baru belajar kan, okay, ni banyak sangat ni point untuk point kita boleh masuk, kat mana yang sesuai. Alright. Tapi untuk orang yang dah sudah experience, dia akan tahu bahawa as a entry point lagi jauh daripada support adalah lagi bahaya. Kenapa? Market boleh jatuh semula, alright? Jatuh semula dan dia retest balik, dia tak ready untuk breakout. Dan jika anda telah beli pada ketika lewat ketika, dia akan jatuh lebih banyak. Okey. So, ini adalah bergantung kepada B1, B2, B3 ni. Anda nak pilih bergantung kepada risk management anda. Jika risk anda anda selalu contohnya anda membeli dalam volume yang besar, ya, dalam jumlah kuantiti lot yang besar. So disarankan beli di ketika pada B1. Kenapa? Sebab bila katakanlah market tak ready nak naik dan dia jatuh, anda boleh cut. Ya, anda boleh cut apabila market contohnya jatuh daripada lower limit ni katakanlah 3%. Right? Right, anda buy pada ketika betul-betul di lower limit. Apabila price dah jatuh sini, dia nak naik, anda buy, right? So jika anda mempunyai lot yang besar, anda seboleh-bolehnya nak letakkan lossnya, SL, stop loss ni, kalau boleh very thin, ataupun cakap apa, stop loss tu nipis, right? 3% atau 5% ataupun 10%. Alright. So kalau saya buat 5% bawah daripada lower limit. Contohnya lower limit ni saya tolak kat sini lah 5% saya punya loss. So katakanlah price, right, saya dah buy dekat sini, right, bila naik price tak jatuh, price tak boleh naik dan dia jatuh dan break dan close below lower limit, lepas tu sampai 5% je saya terus cut loss. Right. Regardless lah kalau lepas tu dia nak naik semula, sebab saya tak boleh tahu keadaan dia akan naik lepas tu. Right. Tapi yang penting saya tak nak biarkan saya dalam position dan bila mana dia boleh jatuh dan jatuh. Sebab apa? Bila dia dah gagal di dalam consolidation period ini untuk bertahan, sepatutnya dia boleh breakout, tapi tidak, dia jatuh. Di situlah saya akan cut dengan secepat mungkin 5 atau 3%. Alright. Ini sebab apa? Volume saya besar. So tak boleh hold dengan volume yang banyak. Untuk hold 10-20%, itu akan damage saya punya money management. Right. Okay. So ini adalah untuk orang yang trade volume besar. Dia ambil ketika betul-betul berada di support, dan ketika kalau market tak jadi, ya, dia boleh cut dengan lebih cepat. Right. Okay, itu salah satu strategi. Okay. Yang keduanya, anda boleh beli ketika di tengah-tengah, buy B2. Okay. Contohnya kalau macam limit kat sini adalah 10%, ya, macam tadi ni katalah saya buat tadi sama dengan 10%. Right. Katalah anda masuk pada point B2. So kat mana anda nak cut loss? Anda boleh letak pada lower limit. Sebab apa? Kalau anda letak 10%, anda masuk pada ketika area B2, katalah di midpoint ni, ya, anda boleh buat stop loss bawah dia saja. Iaitu bagi 2 daripada 10, anda dapat 5%. So 5% juga. Right. So selagi consolidation period ni dia punya size dia sekecil, lagi nipis lah anda punya stop loss. Anda tak perlu membazir duit letak stop loss panjang-panjang, stop loss besar-besar. Alright. Ini kalau anda dah masuk B point. Dan yang paling saya suka tadi adalah B3. Sebab apa? Inilah dia panggil, dikatakan buy before breakout. Di mana kita buy ketika market sedang membuat percubaan untuk breakout. Tapi dia belum breakout lagi, ya. Dan kemudian apabila dia breakout, saya sudah berada di dalam
position. So di mana saya nak stop loss? So stop loss saya adalah bawah daripada midpoint. Okay, kalau saya punya size punya consolidation ni lebih kurang 10% dan saya punya volume lot pun tak besar sangat, saya buat stop loss saya sama juga dekat bawah ni. Alright, saya masuk dekat B3 tapi saya punya stop loss saya dekat sini. Right, sebab 10% je mungkin tak banyak, right. Tapi kalau trading consolidation size dia yang 20%, mungkin saya kena start dekat stop loss saya dekat midpoint. Okay, so dengan kata lain ya, kalau saya lukis, saya reverse balik lukisan saya ni, right, di mana anda masuk tu adalah di situlah anda kena fikirkan money management, right. Okay, so kalau anda masuk B1 3 hingga 5% anda punya stop loss. Tak perlu lagi hold to the position. Sebab apa? Dia sudah gagal. Kalau anda masuk B2, anda punya stop loss pun boleh di kawasan yang sama. Dan B3 pun sama, depending dengan berapa anda punya money management. Tapi yang pentingnya kita punya anchor point adalah lower limit ni. Alright? Kita tidak boleh biarkan price tu kalau dah fail ya. Price contohnya kalau dia dah tak boleh naik, dia fail, dia tak boleh biar jatuh dan jatuh lagi anda still hold position. Tak boleh. Strategi consolidation adalah strategi yang low risk. Alright, bukan hoping untuk anda hold to the position yang sudah fail pada ketika consolidation period. Kalau ada consolidation phase ni dia dah fail, tak boleh bertahan, tiada guna lagi anda untuk hold untuk position. Alright. Okay. Alright. So, okay, anda telah tahu anda boleh beli di mana kawasan yang sesuai. Okay. Sekarang untuk next punya video, saya akan tunjukkan contoh-contoh yang yang macam mana saya ambil dalam trading dan kita boleh tengok sebelum dan selepas. Alright, selamat kembali nanti. Okey, baiklah. Kita telah belajar berkenaan dengan teori consolidation strategy, ya. Bagaimana consolidation terbentuk dan kat mana entry dia. Alright. Itu hanyalah yang very basic entry dia, right? Tapi bila betul-betul nanti bila kita tengok chart dekat TradingView, kita ada tools yang akan bantu kita bagaimana untuk membuat decision untuk membuat entry. So untuk sistem ni saya ada buat page khas ya. Anda boleh pergi browse technicalanalysis.priceaction.com/am consolidation breakout system. Alright. Anda boleh pergi saja technicalanalysis.priceaction.com, dekat situ anda boleh klik menu ni consolidation breakout system dan anda akan dapat tengok satu website yang saya khaskan untuk teknik menggunakan consolidation strategy. Alright, di situ anda boleh lihat ya. Anda boleh cari maklumat berkenaan dengan consolidation ni ya. Boleh dipakai dalam stocks dan crypto ya. Anda boleh, dan sistem ni terbahagi kepada screeners dan indicators. Okey, ada dua benda yang kena anda tahu. Dia ada screener dan indicator. Okay, screener ni basically kita nak cari market yang consolidating. Alright. Sebab apa? Kita dah tahu kan macam mana untuk belajar. Kita dah tahu macam mana untuk kenal pasti consolidation. Right. Dan kita akan menggunakan screener yang saya bangunkan khas di dalam TradingView yang anda boleh cari market stok bursa, alright, ataupun crypto, alright, ataupun US global. Apakah stok-stok ataupun crypto pairs yang sedang membuat fasa consolidation supaya anda boleh decide untuk entry. Bila dia start buat new trend, anda sudah berada di dalam trend tersebut. Alright. Okay, ini adalah salah satu contoh screener yang saya buat ya untuk pelbagai sektor di bursa. Anda boleh lihat ini adalah contoh-contoh stok yang kita screen menggunakan consolidation kriteria, iaitu volume consolidation, consolidation untuk berapa hari misalnya, dan consolidation di dalam time frame berapa, dan size consolidation yang anda boleh tentukan, nak 15%, 20%, 30%, semua anda boleh buat. Alright. Okay, ini adalah, dan ini pula adalah untuk crypto ya, crypto Binance punya pair. Okay, so dalam tu terdapat juga video-video information, video-video technical dan yang anda boleh tengok untuk anda boleh belajar. Okey, di sini di bahagian bawah website ni tersebut anda boleh tengok result yang betul, analisisnya yang sebelum dan selepas dia breakout. Okey. Di sini saya ambil screenshot dia lah, screenshot di mana kalau anda lihat ya, saya ada tulis screenshot ni, saya ada tulis label kat sini before contohnya. Saya upload analisis ni dalam kepada TradingView pada 11 April. Kemudian pada selepas
tu bila dia breakout, selepas tu dia jadi April 30, berapa banyak percentage yang dia naik. Okey. Contohnya ini dalam stok yang saya sebutkan ni ya. Saya pada 11 hari bulan dia membuat harga pada sekian ni, kemudian pada 30 hari bulan dia membuat harga pada sekian ni. So dia telah naik ya. Maksudnya dia consolidate dalam masa beberapa hari, 10 hari, okey, dengan size consolidation dia 6%. Kemudian bila dia breakout dan dia boleh meneruskan kenaikan dan kita sudah pun membuat keuntungan. Kita masuk kat mana? Kita akan masuk di dalam kawasan consolidation, iaitu sebelum dia breakout. Alright, kalau anda ingat tadi video, anda boleh pause dan reverse balik. Ada 3 atau 4 point. Biasanya 3 point di mana anda boleh entry, sama ada dekat lower limit, dekat tengah ataupun dekat bawah sikit daripada upper limit. Alright. Okay, so kalau anda mahu tengok bagaimana real dia punya chart ni, anda boleh klik pada gambar ni. Alright. Contohnya bila anda klik pada gambar ni, dia akan membawa kepada post yang saya buat pada dalam Trading View. Tu ya, iaitu Fajar. So kita tengok ya, saya upload pada Mei 3 ya. Kemudian selepas dia breakout daripada consolidation pada Mei 6, iaitu 6 hari bulan, dia telah hampir membuat pergerakan 17% ya daripada paras consolidation ni. Kalau anda ikutkan ya, masa Mei 3 ni market belum lagi breakout. So kita boleh entry pada ketika ni. Pada ketika inilah kita boleh entry pada point 3, iaitu dekat dengan upper limit. Kita boleh buy the market price terus dan tunggu dia breakout. Alright. So kita tengok macam mana keadaannya sebenar. Okay. Bila kita klik dia, anda akan bawa masuk kepada Trading View. Right. Trading View ni dia ada fungsi di mana bila kita upload ketika sebelum breakout, right, kemudian kita nak tengok sama ada dah breakout atau tidak, kita boleh play. Alright. Dia akan record. So kita boleh analyse before and after kita punya performance. Contohnya sekarang ni pada Mei 3 saya upload saya punya setup, right. Saya membuat analisis. Okay, market ni dia ada pattern, dia dalam keadaan consolidating, 10 hari consolidating dengan size consolidation ni sebanyak lebih kurang 9%. Kemudian saya nampak regression channel sudah uptrend accelerating. Kemudian buy up curve pointing up, VP curve pointing up. So ni semua tanda-tanda yang menyebabkan saya yakin bahawa market ni dah hampir-hampir untuk breakout daripada consolidation. Alright. So bila kita play, anda boleh nampak ya, market telah breakout ya, market breakout sehingga 17%. Right. Ini selepas tu dia jatuh lah. Alright. Bila dia jatuh ni kita kena exit lah, right. Tapi yang pentingnya bila kita masuk ketika sebelum pada Mei 3 tu, bila dia masuk dia terus breakout sampai sini. Alright, itu yang saya nak tunjukkan. Inilah breakout yang sukses daripada consolidation. So anda tak perlu takut lagi untuk masuk ketika trend following ataupun masuk takut terceluk di puncak. Sebab apa? Bila menggunakan strategi ni, anda tidak masuk pun di puncak, anda masuk di bottom ketika dia consolidate. Alright. So kita tengok contoh-contoh yang lain lagi. Okay, ini Dufu ya, contohnya Dufu ya, before 8, maksudnya pada 18 hari bulan dia masih lagi dalam break dalam consolidation. Okay, kita tengok pada 18 hari bulan ya, 18 hari bulan Dufu dia price masih lagi terperangkap di dalam consolidation sebelum breakout, dan kita entry pada ketika pada buy 3 ya, maksud pada point 3, iaitu market ketika berada sedikit bawah daripada upper limit sebab kita nak buy before breakout. So bila kita masuk pada 18 April, kita klik play, bila market jalan, right, dia telah sampai ke atas ni. Ini market selepas tu dia jatuh lah. Okay, pada yang saya buat hari tu pada Mei 21 ya. So daripada kita masuk Mei 18, selepas tu sehingga 21 dia membuat kenaikan 8%. So bila dah sampai kenaikan macam ni, kita boleh exit lah. Dah profit, right. Okay. Alright. So ada lagi tak contoh yang saya boleh tunjuk? Okay, yang mana yang tinggi-tinggi sikit? Contohnya right, ini macam IP Muda, right. IP Muda ni 18 April saya detect ada consolidation. Lepas tu saya tengok dia punya regression channel dia yang ditunjukkan dalam indikator ni uptrend. Lepas tu buy up volume consolidating, buy up volume masih dominant, maksudnya buyer dalam market. Tapi dia punya VP curve masih lagi menurun. Maksudnya dia belum, tanda-tanda dia lagi belum nak naik lah. Tapi saya still upload. Sebab apa? Saya dah yakin bahawa uptrend accelerating, buyer dominate dan volume ni masih okay. Apa yang jadi ketika ni ialah dia mungkin tidak terus breakout. Anda kena ingat ya, jika anda masuk, tak semestinya market terus breakout. Sebab apa? Kita kena tunggu. Sebab mungkin market belum ready. Contohnya anda nampak VP curve ya, VP curve menurun. Maksudnya market belum immediately boleh terus breakout.
Melainkan macam contoh Fajar tadi, right? Fajar tadi, ya, anda boleh nampak ya, VP curve pointing up, buy up curve pointing up, regression channel uptrend. Macam ini bolehlah dengan jangka masa yang sedikit, beberapa candle je dia boleh breakout. Tapi untuk contohnya sebagai Ip Muda ni tadi, right? Nampak dia macam nak uptrend, right? Tapi dia masih lagi menunggu untuk breakout. Dia tak berterus immediately. Dan seperti yang anda tengok, nampak tak? Candlenya memerlukan beberapa jam sebelum dia betul-betul breakout, right? Okay, so dia ada banyak pattern di sini. Anda masuk consolidation, bila ada tanda-tanda terus breakout, ataupun dia memerlukan masa lagi untuk breakout, right? Kalau macam ni, masuk terus candle breakout sebatang Marubozu, terus breakout sampai atas. Okay, ada yang masuk dia jatuh semula ya. Kan saya cakap tadi, selagi dia masuk, kalau dia belum kena stop loss kat mana kita nak letak? Letak di bawah upper limit. Di bawah lower limit, right? So bila selagi dia tak jatuh, anda hold lah. Sebab anda belum rugi lagi masa ni. Sebab apa? Anda masih lagi membuat entry di sekitar entry. Price masih lagi consolidate. Dan kemudian dia naik. Alright? So kalau macam ni, PK Group ya, anda masuk ketika consolidate, right? Nampak tak masa saya tunjuk ni, seller masih lagi dominate the market, right? Sebab itulah bila masuk tak boleh nak terus breakout, dia masih lagi sideway. Kemudian selepas itulah baru dia breakout, right? Okay, contohnya macam ni, masuk terus breakout. Sebab apa? Kita punya buy up curve ni dah dominate ya, dia dominate the market. So dia boleh ada tendensi untuk breakout seterusnya. So di sini yang sangat penting lah yang saya ingin share adalah, selepas kita dapat detect consolidation, bagaimanakah kita membaca volume di dalam market, macam mana kita membaca price action di dalam market, dan relationship di antara relationship di antara volume dan price sangat penting. Alright, baiklah, saya akan tunjukkan cara-cara untuk menggunakan consolidation breakout strategy menggunakan AM technical tools yang saya develop. Alright, so saya akan menggunakan consolidation advanced indicator. Ini adalah indicator yang under subscription. Saya ada juga buat indicator yang untuk free, siapa-siapa je boleh pakai, iaitu consolidation breakout indicator. Alright, di mana indikator tersebut akan membuat garisan biru ya. Contohnya dia akan mengenal pasti consolidation area, alright, consolidation upper boundary, and then ataupun upper limit, dan juga consolidation lower limit. Alright, ini anda boleh dapat indikator ni ya, di link yang saya akan sertakan di dalam video ni di bawah. Okay, ini anda boleh just add as favorite dalam TradingView, nanti anda boleh load secara free. Okay, so tapi yang kali ni saya nak tunjukkan adalah indikator yang bukan tunjukkan consolidation terhadap pada chart ya. Dia akan keluar, sebaliknya dia akan keluar pada indikator pada windownya sendiri. Alright, so kepada subscriber, anda just typekan AM advanced consolidation indicator ya. So anda semua sudah dapat approval untuk pakai. Okay, so apabila kita klik indikator AM advanced consolidation, dia akan load lagi satu chart price, okay, iaitu candlestick sebagai separate window macam ni. Alright, so dia dah keluar. Alright, so anda nampak dia adalah candlestick juga, tetapi candlestick ni saya sudah modified daripada segi color dan daripada segi body candle. Okay, kenapa saya modify? Sebab saya modify untuk menampakkan dengan lebih jelas dia punya consolidation. Alright, so benda pertama sekali kalau anda nak pakai advanced consolidation indicator ni ya, ialah anda kena tahu color dia, iaitu green bukan menunjukkan bullish. Alright, green ni menunjukkan volume action dan price action yang positif, iaitu yang bullish. Right, dia bukan bullish in terms of higher close price higher than open price, bukan. Dia bullish in terms of volume dan price action akan menyebabkan pergerakan harga yang positif, yang itu yang menaik. Okey, manakala yang merah menunjukkan pergerakan volume dan price yang akan menyebabkan penurunan harga. Okey, so dengan kata lain ya, kalau anda nampak candle sudah berubah daripada hijau dan kepada merah, right,
itu tanda-tandanya volume yang masuk tu sudah lemah. Volume buy up yang masuk tu sudah lemah. Okey, dia tidak dapat sustain kenaikan yang stable. Dia still boleh naik, price kan boleh naik, tapi dia naik dengan keadaan yang momentum dengan yang rendah. So, seperti candlenya ya, candlenya bila dia sampai ke peak ya, di bahagian resistance, candlenya start membuat momentum yang rendah, iaitu body candle semakin kecil. So kalau anda boleh nampak di sini ya, anda boleh perhatikan ya, walaupun price makin lama makin naik ya, tapi anda boleh nampak setiap candle ni adalah dia small candle, small body candle, alright? Right, dia tak cantik macam ni. Bullish naik dan gap dan satu long body candle. Alright? Kalau bila dia keadaan macam tu, kita boleh nampak candle dia sangat warna akan menunjukkan warna hijau. Tapi bila candle sudah orang cakap sudah hilang dia punya momentum, dah hilang dia punya kekuatan, walaupun price makin naik, tetapi pada dasarnya volume sudah tidak kuat. Okey, bila keadaan itu terjadi, candle akan start warna merah. Okey, so bila start warna merah ni, kalau anda dalam position dekat bawah ni dah masuk siap-siap, kalau nampak merah ni dah kena hati-hatilah. Alright. Sebab apa? Dia punya reversal akan datang. It's imminent. Alright. So lagi satu warna oren. Okey, warna oren ni adalah menunjukkan market buat consolidation ataupun membuat pergerakan volume dan price action yang cuba untuk melawan harga daripada terus jatuh. Alright, contohnya macam ni ya. Market dah merah ya, market sudah jatuh, alright, market sudah jatuh, downtrend ya, downswing, tetapi dalam masa yang sama dia nak buat pull up. Temporary correction, pull up. Pada ketika itu volume tu akan cuba support price. Dia cuba buat support. Konon-kononnya nak reverse lah. Alright. Tapi market terus juga jatuh. Alright. So yang kuning ni adalah untuk menunjukkan dia start going to sideways. So ada dua market going to sideways ya. Bila market telah jatuh dan dia pergi sideways, apa ending dia? Apakah next movement dia? Dia sama ada jadi reversal ataupun dia jadi continuation to downtrend. Right? Ataupun dia maintain consolidation. Alright. So benda ni akan boleh ditunjuk melalui color orange. Ya, jika color orange itu kekal lama, maksudnya dia buat support, dia akan kekal candle tu warna orange sehingga dia bergerak lah. Maksudnya dia bergerak sideways. Maksudnya dia tak berjaya, maksudnya dia berjaya tahan harga daripada kejatuhan yang lebih bawah lagi. Alright. Tapi kalau dia gain momentum, anda akan nampak daripada orange dia akan bertukar jadi hijau. Itu maksudnya dia jadi reversal lah, bullish reversal. Tapi kalau dia jadi orange, lepas tu dia jatuh merah, itu dia jadi continuation of downtrend. Okay, anda boleh lihat nanti. Alright. Contoh ya, market bila going sideways, right, kebanyakan kalanya warna candle ni start warna orange. Yep. Okay, contohnya macam ni, market tengah downtrend, dia jatuh, betul market cuba untuk tahan harga, dan bila tahan harga berjaya, dia boleh membuat bullish reversal. Alright. Okay, ini yang saya nak cakap tadi. Right. Anda boleh nampak ya, swing ni, market dah sampai puncak, dia candle start warna merah. Sebab apa? Buyer dah lemah, seller menguat. Okay. Bila benda tu terjadi, market pun selling, dia ataupun dumping ya. Tapi bila dah sampai pada satu ketika, market tu dah slow dumping dia. Maksudnya dia punya downtrend decelerating. Bermaksud downtrendnya sedang melemah. Bila downtrend sedang melemah, kita dah nampak pembentukan candle warna orange. Right. Okay, ini boleh dikatakan market sedang membuat bottom. Ya, dia sedang membuat bottom ataupun nak buat support. Right. Ingat, support bukanlah hanya pada satu line ya, satu line harga. Support ni, kalau anda dah trade lama, anda dapati bahawa support ni adalah zone harga ya. Zone harga daripada limit lower limit hingga ke upper limit. Di sinilah consolidation indicator cuba untuk menunjukkan anda jika terdapatnya market yang membentuk consolidation di mana volumenya telah makin lama makin menipis, maksudnya tiada pembelian, tiada penjualan, ataupun dia going sideways, dia boleh tunjuk. Alright. Tapi anda kena ingat satu, kalau market ya, bila dia tak boleh jatuh lagi, bermaksud ada buyer yang tahan harga. Alright. So buyer ni apa dia nak buat? Buyer ni dia nak tahan harga je, dia belum lagi nak reverse. Dia just want to stop the price from further falling. Right? Kalau dia tak support dekat sini, price akan jatuh lebih rendah lagi. Tapi apa yang dia buat sini? Buyer support.
Sebab tu dia jadi sideway. Dia boleh jadi sideway as long as buyers yang support tu dia nak buat. Sampailah dia boleh start new trend. Alright. So, faham ya? Berkenaan dengan penggunaan AM, Advanced Consolidation, daripada segi colornya. Okay. Daripada segi color candle. Dia bukan sama dengan atas. Anda boleh tengok bentuk candle body pun atas ni dia dah lain. Sebab saya modified dia punya candle dia supaya jadi dia senang nampak trend. And kalau yang belakang ni cloud ni biasalah dual EMA. Alright. Okay, so yang seterusnya, apa yang AM Advanced Consolidation ni akan tunjuk adalah seperti yang cakap tadi, jika terdapatnya market consolidating, bermaksud dia membuat satu boundary, upper boundary dan membuat lower boundary, dan di dalam keadaannya membuat consolidation volume. Alright, dan dia akan tandakan dengan line biru dan line biru upper limit dan lower limit. Ya, kalau anda boleh tengok ya, dia tandakan di sini. Okey, dan dalam masa sama dia boleh menunjukkan channel. Ini adalah regression channel ya. Yang line yang anda nampak berlapis-lapis ni, dia adalah regression channel. Kalau anda nak belajar pasal regression channel, anda kena cari dalam internet lah. Alright, basically regression channel ni dia menggunakan candle punya price open, close, high and low untuk define trend berdasarkan waktu-waktu tertentu ataupun tempoh masa tertentu. Contohnya, untuk regression channel ni saya pilih lebih kurang dalam masa 1 minggu ya. 1 minggu di sini. So regression period dia 1 minggu. Okey. Kenapa sebab 1 minggu? Sebab saya ambil untuk contohlah 1 minggu saya nak tengok trend dia. Apa jadi pada market ni. So dalam market ni dia mengatakan bahawa dalam masa 1 minggu yang lepas ni ya, kalau saya tandakan harga date lebih kurang seminggu lah, maksud 7 hari lah, 7-9 hari minimum. Apa yang dia tulis ni lah minimum 7 hari, menunjukkan market dalam keadaan downtrend tetapi deaccelerating. Kalau yang ni dia downtrend tetapi accelerating. Sebab apa? Downtrend dia sedang menguat, sebab tu dia makin jatuh. Tapi pada satu ketika, sampai satu ketika downtrend tu dah lemah. Bila downtrend dah lemah, dia akan jadi sideway. So now sekarang sama ada dia nak reverse ataupun dia nak jatuh lagi lebih rendah, kita tak tahu. Sebab itulah kita kena ada volume, kita kena tengok perubahan trend, perubahan regression channel. Alright. So pada ketika ini dia menunjukkan downtrend dah lemah. So maksudnya dia akan going sideway. Itu nombor 1 punya tanda di mana market sudah buat bottom ataupun tidak, ataupun sudah tamat dia punya downtrend. Okay. Now sama ada dia nak meneruskan jadi sideway ataupun breakout ataupun betul breakdown. Okay, kita kena ada candles, kita ada indikator lain yang akan bantu. Alright. So anda boleh dapat market, apa yang indikatornya beritahu, market telah turun dengan downtrend, dan sampai pada satu ketika dia telah tidak turun lagi dan dia dah buat support, dia dah buat lower low kat sini, lepas tu dia dah going sideways. Right. So kita punya consolidation strategy, kita nak masuk ketika market sudah pada penghujung consolidation dan kita dah nampak tanda-tanda market menguat untuk memecahkan upper limit, seterusnya membuat breakout lah. Alright, breakout. Ini yang kita nak. Ini dinamakan consolidation breakout strategy. Right? Okay, so boleh faham ya? Okay, lagi satu apa yang saya nak tunjukkan adalah penggunaan structural analysis toolkit ya. Alright, so di sini anda boleh buka AM Structural Analysis Toolkit. Alright. Dalam ni adalah indikator ni dia akan tunjukkan secara automatik paras harga. Ya, paras harga support dan juga resistance secara automatik. Dan dalam masa sama dia juga tunjukkan dual EMA cloud dan juga regression channel. So dia regression channel ni dia samalah. Kalau kita pilih seminggu, dia akan tunjuk seminggu. Alright. Regression channel ni user kena tetapkan seminggu atau 2 minggu. Sebab apa? Regression channel ni dia membantu kita membuat trending yang dia boleh bantu kita mengenal pasti trending berdasarkan jangka masa yang kita nak. Contohnya, kalau saya nak tahu apakah trending market inari untuk masa dalam sebulan, dalam time frame 1 hour. Okey. Kalau itu saya boleh menggunakan regression channel, show regression channel. Saya nak pilih dalam masa sebulan. Alright. Bila saya tulis sebulan, dia akan buat calculation dalam chart. Dia akan cari trend dalam masa sebulan, right? Minimum sebulan, dia boleh jadi lebih tinggi dari sebulan, tapi minimum sebulan
dia akan cari pattern ataupun trend. So dalam keadaan ni dia tunjuk downtrend accelerating. So apa yang kita boleh simpulkan di sini lah, dalam 1 hour time frame dan dalam masa tempoh sebulan yang lepas daripada harga hari ini, market telah membuat downtrend accelerating. Alright. So apa yang kita boleh belajar pada sini? Adakah trend ni akan habis? Tengok nama makin downtrend accelerating. Tapi bila kita buat 1 week, bila kita buat regression tadi tu 1 week, dia menunjukkan deaccelerating. Sebab apa? Dia hanya ambil yang paling latest, seminggu yang terlatest lah, seminggu yang terbaru. Yang tadi tu kita ambil sebulan. So anda boleh pilih jangka masa mana nak tengok. So kalau kita tengok sebulan tadi, dia masih lagi downtrend accelerating kan. So kalau bila market ni terus menerus membuat sideway, alright, apa akan jadi pada regression channel yang sebulan tadi? Makin lama dia akan jadi flat ataupun dia akan jadi berubah menjadi downtrend deaccelerating dan menjadi sideway. Alright. So kalau anda nak tengok ya, regression channel ni, dia punya fundamental dia adalah untuk bantu kita membaca pergerakan trend. Contohnya regression channel tu ya, dia macam ni ketika market tengah downtrend, betul tak? Kila candle tengah jatuh semua, tengah buat downtrend. So regression channel akan tunjukkan cara dia punya trend dia adalah downtrend accelerating. Lepas tu market dah start bottoming ataupun flooring, dia buat sideway. Okay, apa jadi dengan regression line? Regression line dah start jadi downtrend deaccelerating. Right. Lepas tu market terus menerus buat sideway dan juga regression channel pula akan buat flat punya pattern. Right. Tapi flat pattern ni dia jarang berlaku lah sebab dia terlalu sekejap saja. Dan bila market dah regain semula untuk reversal, contohnya dah ada tanda macam ni, right, then regression channel akan start berubah jadi uptrend accelerating. Right. So bila price dan makin lama makin tinggi dah reverse, regression channel akan meneruskan kenaikan, akan menunjukkan dia uptrend. So apa fungsi regression channel ni? Dia macam membantukan kita menunjuk dalam tempoh waktu tertentu, sama ada seminggu, 2 minggu atau sebulan, apakah main pergerakan dia, apakah bias pergerakan dia. Alright. So daripada situ kita boleh tahu sama ada market dah ready untuk reverse ataupun belum. Alright. Okay. So yang keduanya, structural analysis toolkit ni dia boleh menunjukkan resistance dan support lah. Ini biasalah. Right. Satu lagi yang function yang baru saya nak tunjuk adalah fungsi show higher dual EMA trend. Bermaksud saya boleh masukkan dual EMA cloud yang kita ambil daripada data daripada daily time frame. Alright. Dan masuk ke dalam 1 hour time frame. So, apa yang berlaku kat sini? Maksudnya kita boleh menggunakan daily time frame tu sebagai guidance kita, sama ada market tu bearish ataupun dia bullish di dalam higher time frame. So, untuk kalau anda tengok ya, untuk fasa ni contohnya, right, anda nampak yang ni, ini adalah dual EMA cloud 9 dengan 21 dalam daripada daily time frame. Yang anda tengok yang halus ini adalah 9 dan 21 tapi diambil daripada 1 hour. So, kita dapati bahawa bila daily adalah bullish dan 1 hour sepatutnya adalah bullish. Alright. Dia lebih, sebab apa? Price action dia lebih atas daripada daily punya dual EMA. Lama kelamaan, daily dual EMA tu makin lama makin menipis dan makin, orang cakap dah makin exhausted, dan dia dah start jadi dah start jadi merah ya. Bermaksud dia dah jadi bearish. Maksudnya dekat daily time frame dual EMA cloud dah jadi bearish. So apa jadi? Bermaksud market telah membuat downtrend ataupun downswing dan dia struggle untuk naikkan balik jadi bullish. Selagi price action candlestick tak boleh pecah dual EMA daripada daily. Tapi anda tengok makin lama makin dia cuba untuk memecahkan, right. Tapi pergerakannya sangat tak drastik lah. Dia macam gradually naik sikit. Right. Lepas tu dia lemah, dia jatuh. So, bila kita tengok dalam keadaan ni, price sekarang berada bawah daripada dual EMA cloud daily dan juga berada pada sekitar dual DMA pada 1 hour time frame. So, bermaksud market ni masih lagi bearish, tetapi kita dapati terdapatnya pembentukan sideway di situ. So, sekiranya ya market terus meneruskan sideway, kita akan dapat daily punya cloud ni makin lama pun makin nipis makin nipis sampai satu di tahap di mana daily dual EMA
cloud ni untuk 1 hour akan lebih tinggi daripada dual EMA untuk daily. So pada ketika itu market akan jadi reversal to bullish. Right. Okay, so harap boleh faham ya konsep dual EMA ni. Rasa-rasa is a very general. Right. So contohnya kalau macam ni ya. Dia tak senang tunjuk. Contohnya macam ni ya, bila dual EMA cloud daripada 1 hour time frame cross above dual EMA cloud daripada daily time frame, maksudnya dah memang sangat bullish. Alright, dah memang trend following. Okay. Alright, itulah salah satu tool yang kita akan pakai dalam strategi ni. Okay. Okay, dalam ni saya akan matikan regression channel lah sebab apa, kita dah ada kat bawah ni. So kita tak perlu cakap apa, menyesakkan chart kita dengan pelbagai indikator. Kita ambil yang mana yang penting sahaja. Alright, so kita tutup regression channel, kita hanya fokus kepada bawah. So yang dekat atas ni kita just nak tengok support and resistance dan juga dia punya cloud, right? So kalau kita tengok Inari ni, cloud dia daily dah bearish dan 1 hour cloud dia dah flat ataupun dah go sideways. Okay. So kita dah kenal pasti kita ada consolidation. Sebab apa? Market nak buat bottom, market nak reverse. Market ni dia nak reverse, dia bukan boleh buat reverse terus menerus, buat macam V shape. Mungkin kalau memang drastically boleh lah. Tapi generally kalau dia buat reversal, dia kena take time dulu. Dia kena buat bottom, kena buat double bottom ke triple bottom ke inverted head and shoulder, barulah dia boleh reverse. Okay. Alright, so sampai sini boleh faham ya? So apa yang kita nak tengok selepas ni adalah kita nak tengok indikator volume pula. Di sini kita kena loadkan AM, VPSA, Advanced VPSA. Advanced VPSA. Okay, ni kita kena load 2 kali lah. Sebab apa, kita nak pakai 2 indikator yang berbeza. Walaupun di dalam indikator yang sama, Advanced VPSA, tapi dia mempunyai multiple sub indicator. Right, nanti saya akan tunjukkan. Alright. Okay, so sekarang kita dah ada 2 indikator ni. Bila dia load, dia akan menunjukkan VP curve ya. VP curve macam saya cakap tadi adalah curve yang menunjukkan pergerakan combine menggunakan formulation khas di antara volume dan price. Saya gabungkan dalam satu equation yang di mana bila terdapatnya volume yang menyebabkan price naik positif, VP curve ni nilai dia akan berada dalam positif, above zero. Kalau di dalam negatif, dia akan menunjukkan bahawa walaupun terdapat volume yang masuk, tetapi dia masih lagi belum kuat. Alright, so kena ingat VP curve ni dia ada kawasan positif dan negatif. Alright, positif ialah above zero dan negatif bawah zero lah. Okay, so yang pertamanya kita nak kena tukar yang ni. Kita kena gunakan F1 study. Okay, ini VPSA adalah volume teknik ya, untuk membaca volume secara individual, iaitu buy up volume dan sell down volume. So kita kena pilih F1 study, check this checkbox dan uncheck VP curve. Alright. Dan anda kena tukarnya kepada 1 hour lah, sebab check kita dalam 1 hour. Okay, semua dah okay. Alright. Make sure apa saja parameter yang ada tulis TF dekat depan ni mesti kena sama dengan chart time frame. Contohnya sekarang ni saya dalam 1 hour chart, so saya kena pilih TF 1 hour sama ada 15 minit ataupun 5 minit 1 minit. Biasa kita ambil 5 minit saja ya. Right. So katalah saya dalam daily, saya tekan chart ni dalam daily, saya kena ubah kat sini kepada daily. Ambil semua saja 5 minit. Kalau saya tukar sini kepada 4 hours, make sure kat sini kita kena pilih 4 hours. Alright. Okay. Alright. So yang ni pun sama. Kalau kita make sure 5 minit last bar. Alright. So sekarang ni sudah, itu saja indikator yang perlu untuk dalam strategi ni. Kita sudah ada price action indicator, iaitu consolidation ni tadi. Kita ada regression channel. Kita ada dual EMA daripada higher time frame. Kita ada support and resistance punya indicator. Support and resistance indicator ni kita nak tengok kat mana support, kat mana kita punya resistance, supaya dia boleh jadikan kita sebagai target level. Alright. And then kalau yang 2 indikator yang bawah ni daripada Advanced VPSA, so yang nombor 1 ni kita panggil F1 study lah. Sebab apa? Sebab anda kena check dia under F1. Check kat sini baru dia keluar. Kalau yang untuk yang bawah ni dipanggil F7. Kenapa panggil F7? Sebab anda kena klik, double klik, buka setting panel.
kena klik F7 ni, check dia baru dia keluar. Alright. So kita ada dua indikator yang berasal daripada indikator yang sama, tapi dia ada sub indikator. So yang bawah ni, right, adalah indikator VP. Maksudnya nilai ni dia ambil daripada volume dan price. Tapi indikator yang atas ni dipanggil volume. Tapi dia bagi kepada dua, iaitu buy up volume. Right, okay. Sorry, saya tunjuk balik. Okay, ni buy up volume. Alah, tak cantik pula. Okay, tak apa. Sorry, anda boleh baca kat sini lah. Yang merah ni adalah sell down volume, yang hijau tu lah buy up volume. Alright. Okay. Dia menunjukkan volume transaction individual. Yang mana yang volume yang menyebabkan kejatuhan harga dinamakan sell down volume. Yang mana yang volume menyebabkan kenaikan harga dipanggil buy up volume. So sekiranya market tengah naik, buy up volume mestilah lebih tinggi. Ataupun curve dia warna hijau lebih tinggi berada daripada curve warna merah. Menunjukkan dominasi oleh buyers. Maksudnya buyers menguasai market. Contoh macam ni, anda nampak curve sell down curve lebih tinggi, berada atas daripada curve warna hijau. Bermaksud seller menguasai market. Sebab itulah market dia dalam keadaan downtrend. Dan bila anda nampak, bila market buat sideways, anda dah nampak curve hijau dan biru dia dah saling intertwine. Dia dah saling antara sama lain. Dia dah jadi step, dia dah macam orang kata achieve equilibrium, mencapai persamaan. Sebab apa? Dia dah jadi sideways. Bila jadi sideways ni dia sama-sama kuat. Buyer kuat, seller pun kuat. So dia sama-sama kuat. Tak ada siapa yang ada menang. Sebab itulah dia go sideways. Kalau seller menang, apa jadi? Price akan jatuh lebih bawah lagi. Kalau buyer menang, apa jadi? Dia dah jadi reversal kan? So kalau kita nak tahu, salah satu tanda market dah buat bottom adalah buy up curve dengan sell down curve, dia dah dekat antara satu sama lain. Tapi kalau macam buyer lebih tinggi, contohnya macam ni, ya, ni ada kenaikan, ada kenaikan, nampak buyer cuma dominasi. Tapi bila price dah semakin jatuh, seller pula dominasi. Alright. So sehingga ini anda boleh faham macam mana nak load indicators, setting semua. Alright. Anda kena study dan practice. Saya tak boleh nak masukkan ke semua sekali setting study kat sebab banyak. Right. Tapi saya dah buat yang setting punya default adalah khas untuk 1 hour time frame. Alright. Okay, itu sahaja untuk ni, dan kita akan sambung lagi nanti bagaimana kita nak decide entry. Alright. Okay. Dan bagaimana untuk membaca curve ni. Alright. So dalam untuk membaca curve buy up volume dan sell down volume ni senang. Anda kena make sure curve hijau berada di atas curve merah satu, dan arah curve hijau tu mesti pointing up. Pointing up bermaksud yang garisan dash line dot ni menunjuk ke atas lah. Dia pointing up macam ni. Ya, dia pointing up. Menunjuk ke atas lah. Itu yang dia panggil pointing up. Kedua, yang bawah ni mestilah menunjukkan pointing up juga kat garisan hitam ni, ya. Dan juga seboleh-bolehnya market setelah mesti telah melepasi zero. Ya, mesti lepas zero, iaitu berada dalam kawasan positive zone dan pointing up. Itu saja. Lepas ni anda boleh tengok balik chart-chart yang saya dah share. Ya. Contohnya anda boleh tengok yang market yang sebelum analisis sebelum dia breakout. Apakah dia akan jadi ke market ketika sebelum breakout? Sekejap ya. Okey, anda boleh tengok sebelum market tu breakout, apakah VP curve punya keadaan dia macam mana, dia pointing up ke pointing down, right? Okey, contoh macam ni ya. VP curve ni dah VP curve version lama ya. Version lama color dia macam satu color ni. So untuk yang version baru ni dia lawa sikit, tapi function tetap sama. So bila VP curve ni pointing up, buy up curve pointing up dan above daripada seller curve, right? Dan juga market telah pun menuju ke arah upper limit. Itu semua adalah tanda-tanda untuk consolidation akan jadi breakout. Okay? Kita boleh detect signal ni before market breakout. Sebab itulah saya sarankan enter before breakout, buy before breakout, bukan buy on breakout. Alright? Alright? So kita akan kembali lagi nanti. Okay, baiklah, kita sudah sampai ke penghujung part 1. Alright, sebab video ni sudah sampai ke lebih kurang 1 jam.
So sudah sampai ke penghujung untuk part 1. Untuk part 2 nanti, untuk video seterusnya, saya akan sambung bagaimana untuk kita mengenal pasti, ya, mengenal pasti kedudukan price ni, ya, bila kita dah scan, maksudnya bila kita dah loadkan indicators, kita dapati bahawa oh, ada market sedang consolidate. Okay, buyout curve pointing up, VP curve pointing up, and then regression channel menunjukkan uptrend, dan price action lebih tinggi daripada cloud daily menunjukkan market nak overtop, nak buat reversal ataupun nak membuat kenaikan continuous the trend dalam daily time frame. Okay, so bila kita dah ada signal tu semua, kita dah ada cukup condition untuk membuat decision untuk dekat mana nak masuk, ya. Untuk membuat decision entry point, kita akan menggunakan trading view entry tool lah. Contohnya ni di sini, ya, anda buka bahagian tool yang simbol ni dan anda klik long position. Kemudian kita akan letakkan level di mana kita nak, ya. Dan kita tetapkan kat mana kita nak letakkan TP dan kat mana letakkan stop loss. Right? So dengan ideal considerationnya, ya, dengan kita punya strategi di mana bila market meneruskan kenaikan, ya, bila market meneruskan kenaikan, dia pick up kita punya order dan dia akan bergerak di sekitar entry line dan seterusnya membuat pergerakan breakout. Right, so dengan kata lain, kalau kita buat benda yang sama kat sini, right, kita nak masuk area dekat sini, right, ini contohnya point nombor 2, ya. Kalau anda masih ingat di awal video ni kat mana kita nak masuk di bahagian consolidation, kita boleh masuk apabila price dekat lower limit, ya, dekat sini, ataupun price berada di tengah-tengah consolidation, ataupun price berada sedikit di bawah upper limit, right. Dalam contoh ni saya tunjukkan dia masukkan ketika berada di midpoint, ya, di midpoint kat situ. Kat bawah ni kita letak kita stop loss kita, dan kita punya target dekat mana? Tengok dekat previous target, dekat previous swing dekat level contohnya RM6. So kita cari sampai RM6 kat atas ni. Alright, okay, sama saja. So kita akan dapati bahawa kita punya risk reward kita sangat menarik, iaitu 2.8, ya, di mana kita punya risk lebih kurang 5%, 5.3%, tapi kita punya target ni adalah 13%. Okay, so bila price dia bergerak, ya, contohnya price bergerak keluar daripada consolidation, dia pick up kita punya order dan dia bergerak. Kalau dia momentum kuat, dia akan breakout dengan cepat. Kalau dia masih lagi tak bersedia, kalau kita masuk, market mungkin akan maintain sideways dan kemudiannya akan naik. Alright, dan kena kita punya target level di sini. Ataupun market pick up kita punya order dan kemudiannya dia consolidate, dia jatuh, tapi dia mesti bermain di atas upper limit, dan kemudian barulah dia naik dan breakout, right, barulah dia kena TP. Alright, ataupun senario di mana kita fail, ya, setup ni dia pick up kita punya order dan market terus jatuh dan menghampiri lower limit, kemudian jatuh, broke down ataupun breakdown daripada lower limit, dan kemudiannya close di bawah lower limit, bermakna setup telah gagal. Di sini kita kena initiate lah cut loss, right, cut loss kat sini. So kita tak perlulah nak buat harapan untuk pegang position sampai dia jatuh sampai bawah. Sebab apa? Kalau dia dah fail dekat support, dekat area consolidation dia sudah fail, bermaksud dia sudah akan jatuh lagi. So tidak guna kita hold into this position. Okay, itu saja. Kita akan sambung lagi ke dalam video akan datang, part 2 bahagian screener. Screener adalah di mana kita nak mencari stok-stok yang mempunyai setup yang macam ni. Setup yang ada potensi untuk breakout. Contohnya kita nak cari stok yang mempunyai curve yang pointing up. Kita nak cari setup yang uptrend, uptrend regression line dia menunjukkan bullish uptrend dan menunjukkan buy up, pointing up, dan yang paling penting terdapatnya consolidation. Kenapa kita kena cari market yang sedang consolidate? Sebab apa? The keyword dia, kita nak buat entry ketika market masih di dalam consolidation dengan keadaan volumenya, terdapat volume yang masuk. Right? Apakah kelebihan dia? Pertama, kita boleh masuk pada consolidation yang pada penghujung consolidation, kita tak perlu tunggu lama-lama, dan juga kita masuk ketika market belum lagi breakout. So kita boleh membeli ketika buy before breakout. Itu
tujuannya, right? So kita boleh menggunakan screener untuk mendapatkan stok-stok yang macam tu, right? Kita tak perlulah nak scan through all the, nak browse kita punya list setiap satu untuk cari market mana yang ada consolidate. Kita just run screener saja. Alright. So sebagai preview untuk video part 2 nanti akan tunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan custom screener yang saya develop menggunakan indicator dalam TradingView untuk untuk mencari stok-stok yang ada potensi membuat consolidation. Market ni dia belum breakout lagi, so bermaksud kita boleh join sebelum trend start. Kita start ketika market sedang dalam keadaan bottoming. Alright. Okay. So InsyaAllah berjumpa lagi nanti dalam video part 2 Consolidation Breakout Strategy. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.